Jadi kita duk bicara masalah wujudul asya', yakni sabit dan ada bagi masalah sesuatu. Kita bahas dah itu syai' sama ada syai' tu maujud. Lagi pula kharijun. Lagi pula dia tu orang panggil maujud fil kharij. Lagi pula sabitun fi zihin. Dia tu sabit dan ada pada kharij. Syai'un maujudun sabitun fil kharij. Lagi pula sabitun fi zihin. Dan ada juga syai' saat ni tu orang panggil wujud. Maujud saat ni dia saat ni tu orang panggil dikatakan dia saat ni tu apa dia? Benda syai' tapi bukan maujud. Dia saat ni tu orang panggil tangga sungguh, tak nak siapa tangga ada, tak turun siapa tangga tak ada. Dan ada syai' saat ni tu syai' maujud, ada syai' saat ni tu maujud saat ni tu ada orang panggil ada siapa tangga ada, lagi pula sungguh, lagi pula syai' tu ada syai'un ma'dum. Maka ma'dum saat ni tu ada juga orang panggil pesing benda mungkin dan pula mustahil. Tengok dua tu bagi molek. Syai' maujud, ada syai'un maujudun sabitun fil kharij sabitun fi zihin. Ada suatu lagi syai'un lagi pula wujudiyun sabitun fi zihin la fil kharij. Dua. Dan ada syai'un ma'dun, ada syai'un ma'dun mungkin, ada syai'un ma'dun mustahilun wujuduh. Tak molek. Kita surah dari tu. Kama din fustaiyah daripada inadiyah yang kata wujudul asya' ini benda wahai ataupun dikatakan benda khayal. Benda kita khayal saja. Supaya angin di celah ni. Tengah ni tak ada ni. Benda tak ada. Kata setengah daripada hukam atau benda tak ada ni. Benda mauhum, benda perasa-perasa. Tapi kata perkataan yang kuatnya, dia kata ada cuma mu tak nampak ya. Tapak mauhum, nampaknya khayal. Tapi penuh dengan angin ni. Angin ni sebab ia benda lembut, benda lembat, benda halus, kita berasa kata ada tak ada, ketika kita tepuh wasa sejuk. Tapi benda tak nampak. Ada dah. Tapi seolah kata setengah apa? Syai'un mauhum. Suatu yang dikhoya, yang diperasa, tapi pada hakikat penuh dengan angin ni. Angin aja ni. Dia beritahu angin tepuh wasa sejuk, wasa apa ni. Tapi pada zahir kita tengok pada mata kita, luar pandangi orang panggil benda khayal tapi hakikat penuh. Maka kata inadiyah wujudul asya' ialah waham ataupun khayal. Tengok lagi. Dan kedua daripada fustaiyah. Fustaiyah tanya. Orang India lebih kurang inadiyah itulah. India daripada kumpulan daripada fustaiyah. Orang ada berallah-Allah. India nama orang ini, nama kumpulan ini nama India. Kumpulan ini nama India. Hal bagi India ni, satu kumpulan daripada fustaiyah ni, mungkar mereka itu. Apa mungkir mereka itu? Apa mungkir? Yakni menolak dan mengingkar mereka itu kumpulan India. Dia ingkar apa? Haqiqata asya'. Dia ingkar hakikat, bukan ingkar wujudul asya'. Dia ingkar hakikat. Faham molek? Mana wujudul asya' diri ada ni ada. Ya ada celah angin. Ni ada ni. Sebab orang panggil maujud, ada celah angin. Sebab kita boleh tengok dia ada di luar kepala otak, ada di luar otak, ada di luar pandangan, ada dah ni ada. Ada di celah angin weh. Setelah ni duk tah tangan kita, orang panggil ni makan dia. Orang panggil hujung kali duk tah tangan kita, makan dia. Dan kepala kali orang panggil duk di tengah udara. Maka fa inadiyah yang kata ada ni orang panggil benda khayal, benda wahai, benda perasa. Maka ya ta'allah. Fa inadiyah ya ingkar tentang wujudul asya'. Tapi India dia tak ada tolak tentang ada wujudul asya'. Sabit asya' dia tak ada tolak. Hakikat lalu dia tolak. Ni hakikat ni. Ni musamma ni. Ni diri ni. Ni makna ni. Mana hakikat ni? Hakikat kalau ada tudang. Ni hakikat dia ni dah tudang. Lepas tu panjang dia apa jari. Tebuh panjang dia tu ni orang panggil sekodarnya ni jari. Besar dia tu sekadar sikti. Maka ni hakikat. Ni orang panggil musamma. Diri kale. Kita nampak ni diri kale ni ada tudung.
bulatan lagu ning boleh kita jamu, maka hakikat ia diri ia musamma, ia tak lebih daripada benda tu. Benda setara mana, ain setara mana, hakikat setara tu. Supaya seorang besar mana, bayi ia besar tu, maka seorang besar mana, ruh ia besar tu. Tapi for India ni, ia takwil dan ia ingkar, ia tolak hakikat musamma. Adapun for Inadiyah, ia tolak diri ada tu. Tepat tengok molek. Hakikat asyak berarti molek. Ia tolak hakikat asyak dan mengiktikad. Dan mereka itu hakikat asyak pula apa pula? Yakni seperti kumpulan Inadiyah yang menolak wujudul asyak itu. Apa makna pula takdir pula? Apa makna pula? Yakni seperti kumpulan Inadiyah menolak wujudul asya. Tapi demo ni tolak masalah hakikat asya. Dah. Kata menolak mungkir mereka itu mungkir dalam iktikad orang yang mengiktikad. Dalam iktikad pegangi orang yang mengiktikad. Dan jikalau mengiktikad orang itu dengan barang yang menamai ia, barang yang menamai ia yang dengan langit dan maka langit namanya, ataupun dengan bombing maka bombing namanya, atau dengan manusia maka manusia namanya, dan barang sebagainya. Ya tolak. Dia kata hakikat langit ada tak? Hakikat langit tak ada. Hakikat bombing hak nama kata kita dok kata tu. Barang tu. Jikalau mengiktikad orang itu dengan barang yang menamai ia yang dengan langit. Orang panggil langit. Langit tak kepala kita dah. As-sama'u fawqana. Tak langit tak kepala kita. As-sama'u fawqana. Langit tak kepala kita. Wal ardu tahtana. Bombing di bawah kita. Maka hak orang duk iktikad, duk berpegang, duk menama tak. Mana langit? Maka kita sila selalu dah. Tergambar di dalam kepala, tergambar di dalam zihing, tergambar dalam otak, nu langit tu. Ada atas tu. Apa tu ada royak mai dalam hadis 7 lapis. Lapis pertama dengan lapis kedua senggai ya tu 500 tahun. Tapi for India ni, dia kata hakikat langit tak ada sekali. Hak dok kata dengan langit, namanya dok katanya bombing dan katanya masalah lain daripada langit dan bombing, maka hakikat benda tu tak ada. Tak ada. Cumanya nama saja. Hakikat benda tak ada. Satu. Maka ketiga daripada kumpulan yang tiga daripada sufus ta'iyah. Dah. Dia kata nak orang la adriyah. La adriyah. La adri makna aku tak tahu. Rasanya aku tak tahu. La adri. Tapi kumpulan ni diletak dengan nama la adriyah. Aku tak tahu. Namanya, nama bagi wujudul asya ni. Halnya kumpulan la adriyah ni. Mungkir mereka tu mengingkar, mereka tu menolak dengan mengetahui akan hakikat barang suatu yang telah maujud, ya aku tak tahu hakikat. Jadi fa Inadiyah dia tolak tentang wujudul asya, dan India dia tolak tentang hakikat bagi masalah wujudul asya. Dan masalah yang tiga la adriyah, sebab tu panggil la adriyah, aku tak tahu. Aku tak mengetahui akan hakikat barang sesuatu, barang sesuatu yang telah maujud. Hal barang sesuatu yang telah maujud ni, berkata mereka itu, tiada aku kenal sekali-kali dengan hakikat yang telah maujud itu. Ni. Tengoklah. Ni kita ya dah mana hakikat. Tengok mulai perhati ni. Ni kita ada bicara syai'. Syai' tu ada syai'un maujud, sabitun fil kharij, sabitun fil zihin. Dan pula syai'un wujudiyun, sabitun fil zihin, la sabitun fi kharij. Dua. Dan syai' ma'dumun, ada ma'dumun mungkin wujuduh, ada ma'dum mungkin mawujuduh, ada ma'dum mustahil wujuduh. Kama dia bahas masalah diri ada. Kata setengah daripada kumpulan sufus ta'iyah, ia kata diri ada ni benda khayal saja. Benda yang kita orang panggil perasaan saja. Hakikat tak ada. Kata for India, ia kata hakikat benda tak ada. Hak kita dah nampak motai-motai, bukan. Ni kalian ni hakikatnya ni. Mana hakikat? Hakikat kalian, ni. Apabila kita yang ada di celah-celah ni,
Ya ada dia tu di antara celah ada dengan tak ada. Orang panggil wasitah. Dia timbul di celah ada dengan tak ada. Nah, maka orang panggil benda ni ada. Mawujud. Ada lagi sungguh. Sebab apa ada lagi sungguh? Sebab ia ada di luar pandangan. Ia ada di luar otak kepala kita. Maka sebab ia ada di luar, boleh kita dapat dengan salah satu pencederaan ilmu. Boleh kita jamuh, boleh kita tengok, boleh kita setau, boleh kita gosok. Maka dengan sebab ni orang panggil ada hakikat bagi asyak. Tapi bagi folk India dia kata tak ada. Dah. Tapi bagi folk la adriyah bagi folk aku tak tahu. Tak tahu, aku tak kenal hakikat bagi benar, hakikat bagi sesuatu tak ada. Ya aku tak tahu baik mana. Hak dia mau kata langit, hakikat ya baik mana sungguh. Dia mau kata bumi, hakikat ya lagu mana sungguh. Hakikat manusia sungguh lagu mana. Aku tak kenali dan aku tak tahu. Tengok. Dan kata lagi, maka kata jumhur ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhu, bahawa sekalian mereka itu kaum, sekalian mereka itu kaum saat ni tu yang amat sesat daripada sufus ta'iyah, 3 golongan. Yang pertama inadiyah, yang kedua indiyah, yang tiga la adriyah. Tu katanya, dan maka kata jumhur ahli sunnah wal jamaah ya tanawi radhiyallahu anhum, bahasa sekalian mereka itu, mereka itu siapa dia? Mereka itu daripada jemaah kumpulan yang amat sesat. Mereka itu kaum yang amat sesat, lagi kafir. A'udzubillahi minha, aku minta perlindungan daripadanya, daripada al-qaumi, daripada kaum yang amat sesat seperti fuq inadiyah, daripada fuq indiyah ala adriyah. Dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad pegangnya, perhati weh. Farid negara luar Farid. Dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu bahawa sekalian barang suatu yang telah maujud, barang yang ada lagi sungguh. Faham molek? Dia sebut kata maujud, benda ni ya siapa tahap ada. Faham molek? Ibarat dengan maujud, benda ni ya siapa tahap ada lagi pula sungguh. Ada di luar kepala otak, ada di luar pandangan. Fa ahli sunnah ya pegang weh. Yang telah maujud, barang suatu yang telah maujud lain daripada Allah. Benda maujud ni lain daripada Allah, lain daripada zat Allah itu, lain daripada Allah, yakni lain daripada zat Allah. Itu wujudun yang hakikiyun. Ada ia lagi pula bangsa yang sebenar. Ada sabit sungguh lagi pula sebenar, kata mazhab ahli sunnah. Ni sepuluh kali ada tak? Ada. Sungguh Roy, sungguh. Sebab kita boleh tengok di luar kepala kita, di luar pandangan kita. Ada tak? Ada. Lagi pula sungguh tidak. Sungguh ni boleh jamu, boleh tengok, boleh gosok, boleh pandai. Sebab tu dikatakan wujud dia sungguh yang telah didului. Ada dia kata sungguh tu pun sifat-sifat wujud yang hakiki. Sifat yang kedua yang telah didului, yang telah dulu akan dia oleh tiada. Sekat tu cuk situ nama baca tak kena peling lah. Kalau baca didului oleh tiada lagi menerima, tu jadi pening gitu situ. Yang telah didului oleh tiada, makna kata ada yang sebenar ini yang mendului oleh Adam. Orang panggil sabaqahu adamun, mendului akan dia oleh tak ada dulu. Makna kata benda ning orang panggil ada dia mari tak ada. Kecek mudah-mudah bermakna simpulah. Makna kata wujud yang hakiki yang telah duluilah akan dia oleh tiada. Makna kata ada ia tu orang panggil pesing tak ada. Mari tak ada dulu. Lepas tu mari timbul pada kita. Dulu ada tak? Belum ayah kita beranak, kita mik, kita beranak, kita ada tak? Tak ada. Ada tak kita dulu? Tak ada. Adik kita tak beranak lagi. Ada tak? Tak ada. Duk mari timur. Adik kita hak sore jatuh. Mak kita beranak. Dulu ada tak? Tak ada. Benda tu ada sungguh tak? Ada sungguh. Tapi ada dia pun mendului orang panggil sabqul adam. Mendului oleh tak ada, lepas tu mari ada. Tu tak molek. Hak ni i'tiqad ahli sunnah ni. Lagi menerima. Tengok ni. Dia kait tu. Lagi menerima segala tanda. Terima segala tanda. Tanda gapo dia tanda ni? Yang baru. Terima tanda baru.
Mana tanah baru? Tanah benda timbul baru ni. Benda ni dulu tak ada. Lepas tu mari ada. Supaya telefon 30 tahun dulu tak ada telefon tangan. Lah ni mari ada. Dulu kala ni tak ada. Lepas tu mari ada. Dulu kala kapur. Dulu kita tak kisi beg ni tak ada kisi besi. Ada kisi kayu. Lah ni mari timbul. Orang panggil mendului akan dia. Ulih tak ada. Tak ada dulu, lepas tu mari ada. Hanya orang panggil, gawa ni, wujud benda yang pesing selain daripada Allah. Ada sunguti, tapi ada mewujud sunguti ni selain daripada zat Allah. Ada yang pesing ni, makna mendului akan dia. Oleh tak ada dulu. Ada pun ada Allah. Tidak mendului akan zat Allah. Oleh tak ada. Ada Allah bila? Sedia kalau lagi. Bila ada Allah? Sedia kalau mula-mula lagi. Makna tidak mendului akan Allah. Oleh tak ada. Lepas tu mari ada? Tak. Tak supaya kita. Dulu kita tak ada. Lepas tu mari tak ada. Dulu tak ada. Mari timbul ada. Banyak perkara. Kita tahu benda hak timbul. Dulu kita kata dia. Dulu kereta gawa. Dulu kereta tak ada. Kita tahu. Kereta Meko tak ada dulu. Kereta nyodok bajai boleh tengok. Nah kereta apa? Kereta Meko tak ada. Nah tak ada mana zaman dulu. Nah, apa tu mari timbul. Dulu kau ada kereta lembu ya weh. Kalau mik nayu bakak, mik nibung mari sini ada kereta sutir, dia panggil kereta balasa. Biasa tengok kereta balasa. Lah ni jarang nak boleh tengok dah kita tengok kau manguh nak dah stay. Kereta balasa tu yang nak nibung mari stesen di Pondok Babumi. Sutir hari kereta. Zaman 30 tahun dulu batas orang panggil apa? Tembok tu tembok merah, batas merah. Maka kereta tu lah jalan tu mari siapa di Nayu Bakak ni stay hari. Lepas tu kereta kabak Isuzu D-Max dah tak? Kereta kabak Riwu dah tak? Kereta kabak Triton dah? Jawab tu tak ada. Lepas Triton hak timbul baru. Triton saat ni tu dulu kereta Mitsubishi 1 cak. Lepas tu mari timbul 2 cak. Dulu ya ada tak? Dulu tak ada. Lepas tu mari ada. Tu tanda kata ya baru. Lepas tu benda baru hak kata ada hakiki tu mendului oleh tak ada. Lepas tu dia terimakan tanah. Tanah era, tanah yang baru. Mana tanah yang baru? Nak bayar. Bayar pada tanah yang baru bayar. Bayar tanah baru tak ni? Daripada mengambil tepat. Dia kena mengambil tepat sekadar teluh diri dia. Baik dah. Dia pasti kena mengambil tepat yang sekadar teluh diri. Dia kena ambil tempat lampan, tempat luar, ia sekadar teluh tubuh badan dia. Ni tengok kap ni panik. Ni. Gabuh ni. Gabuh ni benda ada. Orang panggil maujud. Suatu maujud ataupun orang panggil maujud dia ni hakikiyan. Wujudun yang hakiki. Ada sungguh. Dulu ni gabuh tak? Tanda kita kata dia baharu mana. Dia ni ada. Dia ni zat. Dia ni benda bertokar. Tapi selain daripada Allah. Mendului akan dia oleh apa? Oleh tak ada. Dulu tak ada. Lepas tu mari timbul. Dulu dia tak ada uak. Gebek ni sapu dengan kain dulu. Lepas tu dia mau mengikat gabung. Lepas tu mana tanda kata wujud yang hakiki bukan Allah. Tu nak beza pada situ. Bukan Allah. Bukan zat Allah. Tanda kata dia tu baru, dia tu pasti kena mengambil tempat. Lah ni tempat yang mana? Ni duduk ni. Tempat dia ni kalau kita kira mai sebelah atas ni tengah udara. Ni, tengah atas ni. Tengah atas ni orang panggil tengah udara. Deh. Lepas tu setengah tempat tu duduk di jari kita ni. Ni kan tempat dia ni. Tempat belah atas ni orang panggil dia ambil. Ni, dia ambil sekadar teluh tubuh badan. Tempat gabuh ni duduk, benda lain nak mai duduk tak boleh. Benda lain nak duduk tak boleh. Mana tu benda lain nak duduk, kena duduk atas. Benda lain nak duduk lagi, kena duduk atas. Sebab apa? Dia kena ambil tempat yang sekadar teluh tubuh badan dia. Pasti mari duduk takhrisi. Duduk takhrisi. Ni dalil kata dia tu baru tak? Dalil kata baru. Kerana apa? Alamat dia saat ni tanda baru, dia mengambil tempat. Mana tempat dia? Yakni tempat yang sekadar teluh diri. Mana kira ni? Maka sebelah bawah dia ni, tempat dia yang rapat. Sebelah luar, pepeh belah luar, dia ambil di atas meja. Maka pepeh belah luar ni, di atas ni, orang ambil di tengah udara. Pepeh belah bawah, dia ambil takhrisi ni, atas meja ni. Maka pepeh sebelah atas, dia ambil tempat sana itu, di tengah-tengah udara. Maka kalau nak duduk sini tempat dia boleh tak? Jawab kata tak boleh. Kalau duduk, kena duduk atas. Mana lu nak duduk sini, ia kena halih. Sebab tu dia panggil, tempat tu ada hakiki dan tempat tu ada majazi. Baru kita tahu, Pak Mung lah. Jangan duduk pak kawai. Suai duduk ponok, mung kawai nak ngaji tak, jangan duduk pak kawai. Misalnya, ya tu. Hei, mukmin jangan duduk pak kawai umur lah tu.
Pas Yahya duk ponok mari pun situ Yahya ada duk ni kelik duk ponok. Orang panggil tepat majazi. Ketika lah ni orang panggil tepat hakiki. Sebab apa? Orang lain nak pergi duk sini tak boleh. Sebab kita duk takhrisi ni. Takhrisi ni tepat kita sekadar teluh punggung kita. Ni orang panggil tepat kita. Setengah tepat ni duk di tengah udara ni. Setengah punggung kita duduk atas meja. Setengah kaki kita duduk di tengah udara. Ini dia panggil, kena mengambil tempat ini tanda bagi kata wujud yang hakiki, yang baru, lain daripada Allah. Yang pertama, dulu kan dia boleh tak ada. Lepas tu dia kena mengambil tempat. Dan arat, dan dia kena ambil arat. Dia sebut kata wujud hakiki benda baru ni. Dia kena ambil aradun. Baca oleh aradun. Bukan baca irdon, bukan baca ardon, aradon. Yakni dia kena ambil benda yang duk jelira dalam dia. Mana? Ni benda jelira lah ya ni. Kalau ni gapo weh? Dia mengambil tempat di tengah udara, di celah jari kita. Lepas tu, kalau ni benar darah, ada sungguh weh. Sebab ia ada di luar kepala otak. Ia ada di luar pandang. Mata kita boleh tengok, boleh jamuh. Lepas tu ada ia ni weh. Maka dia saat ni tu ada mengambil tempat. Lepas tu ada dia mengambil arak. Arak jelira dalam diri dia. Dalam diri zat kala. Cahaya biru. Dalam zat kala, cahaya lima. Dalam zat kala, cahaya hitam. Maka dia terima arak ni. Ini salah satu daripada wujud hakiki selain pada Allah. Dan pula masalah lagi. Lebih faham lagi. Dan salah suatu daripada pihak yang enam, dia ambilkan salah satu pihak ni. Tengok. Gapo jihad siti. Munduk lah jihad anawe. Munduk lek kanan, kelek kiri. Tengok ni. Supaya ni. Ni. Hangat ni. Kalau kira ni sebab kita. Dan apabila mengambil tempat, dia terima tempat. Mengambil tempat sekadar seluruh diri dia. Sebut kata benda baru, benda jiring, benda jising, ia kena mengambil tempat yang sekadar seluruh diri dia. Ambil tempat lapar, tempat luar. Lepas tu apabila ia ambil tempat, ia terimakan arak. Ini nak kata benda baru tak lari. Tak lari pada mengambil arak. Arak pasti kena ada cahaya merah, cahaya hijau, cahaya biru, cahaya hitam. Tengok kain ni. Benar lah ni, syait dah ni. Syait. Ia mengambil tempat atas meja. Kamar dia syait ni ada. Ia terimakan warna araknya biru. Kamar dia ambil warna biru ni, pasti dia tu tak tinggal juga jihad. Duduk mana? Supaya gabung ni. Duduk jihad kanan je weh. Lepas tu kalah ni, duduk jihad. Jihad sebelah kiri je weh. Maka telefon duduk jihad nak. Jihad depan je weh. Orang panggil al-jihad tu situ al-yamin wa shimal, al-aman wal khaf, lagi fawq tah. Fawqun tahtun. Tengok. Makalah asy-syai' ni tengok sini, tak kalah. Mata berhati sini. Al-khulasah asy-syai'. Masalah syai' ada syai'un mawjudun, ada syai'un ma'dumun. Maka Allah Ta'ala masuk dalam syai'. Tapi Allah Ta'ala tak serupa syai'. Dikatakan mawjudun, lagi pula sabitun fil kharid wa zin. Sabitlah ia pada luar pandangan kita. Allah Ta'ala ada luar pandangan kita. Tapi cumanya kita cari tak temu. Sebab kita dihijabkan dengan beberapa perkara. Tapi bagi makam bakak, makam fana, ia nampak Allah lebih pada nampak kita lagi. Ia nampak benda ni, ia nampak Allah dulu. Dia tak nampak kita. Dia nampak jelek mata pak, dia nampak Allah, tak nampak kita. Tapi di pandangan zahir mereka, Allah Ta'ala ada di luar. Maka di luar ni bagi orang tamada tak nampak. Sebab pada terlindung dengan dunia, terlindung dengan anak, terlindung dengan duit. Sebab tu tak nampakkan Allah. Supaya barang kita hilang. Barang kita hilang. Ada tak barang tu? Ada. Tapi cari tak temu. Sebab jatuh mana tahu. Allah Ta'ala nak buat banding ni. Benda tu ada tak? Ada. Tapi kenapa mu tak nampak tu? Sebab duk terlindung dengan dunia mu, dengan kerja mu, dengan duit mu, nak bini. Sebab tu mu tak nampak. Apa duit kita dalam poket ada 1,000. Lepas tu barang, duk mana duit? Lazim daripada duit tu hilang pada pandangan kita. Duit tu tak ada. Duit tu ada tapi cari tak temu. Pak kita lah ni cari Tuhan tak temu sebab apa? Sebab terlindunglah oleh dunia, terlindung oleh makhluk, terlindung oleh kerja buat. Tengok. Syait. Ni kita nak cara benda ni nak klik Tuhan belakang ni. Syait ni, we faham mana dunia, mana Allah Ta'ala. Mana benda yang sabit di dunia, lepas mana Allah. Nak harap molek. Kamar ada syait ada mawjudun sabitun fil kharid wa zin. Suatu perkara yang ada lagi sungguh pada luar pandangan, luar otak kepala kita, lagi pula dalam zihn kita pun ada. Dalam hati kita pun ada. Dalam otak kita pun tergambar. Mana? Seperti suatu perkara yang ada lagi sungguh sampai tangga ada di luar otak kepala kita. Mana? Lagi sabit pada zihn. Hati kita pun sabit benda ni. Ada sabit duk mikir kita. Ada sungguh. Luar pada sungguh boleh jamu, boleh tengok tak kan? Mana? Seperti sebatang kayu cengar. Maka ada ia sunguti pada luar pandangan kita, luar kepala otak kita. Sebab apa boleh kata ia ada siapa tahap kita boleh royak tak ada? Sungguh
Ha tengok. Ha deh. Boleh kita lihat, boleh lihat. Lihat dak ha sepa ni. Ha sebatai kaleh. Ha sepotong kaleh. Boleh lihat. Lepas tu batai taman ni kita atas batai kayu tinggal ni boleh jamuh, boleh kita jamuh pakai kaleh, boleh tengok, boleh jamuh. Lepas tu dan boleh kerak. Kaleh ni kalau fardu takdir kita nak kerak boleh. Kerak dua weh. Ambil kayu, ambil pisah ataupun ambil gaji kerang, boleh kerak dua. Batai ke apa? Sebatai kayu cengar. Kita boleh tengok, kita boleh lihat. Sebab ia benar ada semua. Hakikat ia ada di luar kepala otak, ada di luar pandangan. Boleh kita jamuh, boleh kita tengok. Kalau fardu takdir kita pun katanya nak kerak dua. Ni nak kerak dua weh. Boleh kerak tak? Boleh kerak. Lepas tu kalau kita nak belah, boleh belah kau ni. Sebab benar dah. Dia benda tu apa boleh kita tengok ada di luar kepala, di luar pandangan. Benda ni boleh kita tengok, boleh kita jamuh, boleh kita gosok dengan cara tengah. Salah satu pencedera ilmu. Lepas tu boleh kita kerakkan dia, boleh kita belah. Walaupun kita tak sekerak, boleh kerak. Ini kata benda maujudun sabitun fil kharij waz-zihin. Dan satu lagi orang panggil wujudiyin. Faham tak? Maujud dengan wujud faham tak? Ni masdar ni isim maf'ul. Sebut tadi isim maf'ul mukhayah lu dah. Khayal kepala tak benda ni benda ada lagi sungguh. Buat tanah. Supata nah meja. Meja ni panggil maujud. Sebab ada weh. Sungguh dah ya. Nak siapa tak ada dah. Apabila sebut kata nak siapa tak ada, ia ada betul lalu dah. Ada wasitah lalah. Di celah ada ngata, oh nampak betul apa kita weh. Dan syait tu wujudiyun subutiyun. Wujudi wasubuti fi zihin la fi kharij. Dalam akal fikir, di dalam otak, di dalam hati, benda ni sabit. Sungguh weh. Tapi tak siapa tak ada sebab ia tak timbul di celah-celah ada dengan tak ada. Tak timbul di depan mata kita. Mana? Iaitu suatu perkara yang bahasa sungguh sabit ia dalam otak jua dan zihin jua. Tiada naik ia siapa tahap lagi tambah. Siapa tahap ada lagi pula ke? Tak ada ia di luar kepala otak kita seperti mana? 4 persegi bagi buku, 4 persegi bagi kitab, 4 persegi bagi bagi kertas ni 4 segi dah. Tengok. 4 persegi ni dia mau kata gambar ni nak panggil maujud tak boleh nah. 4 segi, bahas 4 segi yang bahas kita. Diri 4 segi, kalau kecek luar rak dia panggil wujudiyun, thubutiyun, fi zihin, la fil kharij. Benda ni, orang panggil benda pesing sungguh. Benda pesing sungguh, pesing sabit. Naik ke dah siapa tangan ada, tak naik. Tak turun siapa tangan tak ada. Kalau turun siapa tangan tak ada, tak boleh ketim mula. Ni dia tak naik siapa tangan ada sebab dia tak ada di luar kepala. Dia tak ada di luar pandangan. Cuba mungkin jamuh. Jamuh kena kepada kertas. Kalau mu jamuh sini kena atas kita. Mu jamuh bawah ni kena bawah kita. Mu jamuh tepi ni tepi kita. Tapi 4 segi dah tak? 4 segi tak ada. Cuma mengerti ya. Orang panggil wujudiyun wa thubutiyun fi zihin la fil kharij. Sebab apa boleh kata fil kharij ada? Sebab tak boleh nak jamuh. Sebab tak boleh belah. Cuba membelah 4 segi. Boleh belah? Belah 4 segi, bukan 4 segi. Membelah kena atas kita. Kalau membelah ni, membelah ni. Kena atas kita. Kertas. Kalau mu nak krisik, kena atas kertas. Diri 4 segi, dirimu pahaya. Mu pahaya. Ada satu lagi syai' ni. 2. Syai'un mumkinun wujuduh. Wa syai'un mustahilun wujuduh. Faham boleh? Boleh benda ni insyaAllah. Benda okey. Biasa nah. Suatu yang ada mungkin ada mana? Mungkin ada. Apa? Mungkin dan harus ada ia seperti seorang berkahwin. Seorang ni baru nikah. Dia menikah mai dulu. Lepas tu kita buat fardu takdir. Dia menikah mai dulu. Maka harus baginya lahirkan anak namanya. Syait mungkin wujud. Dia ni baru bining marai. Mulai marai. Dia baru bining ya tahun marai. Tapi bining kemarin. Ataupun minggu lepas. Lepas tu dia bining. Lepas baru kita buat kata harus tak bagi dia tu anak. Jawab kata harus bagi dia tu ada anak. Maka harus bagi dia tu anak. Orang panggil syait ke ni? Syait wujudi ke? Syai'un maujud tak? Orang panggil syai'un mungkin. Mungkin ada bagi dia, mungkin tak ada bagi dia. Kalau Tuhan nak bagi dia ada anak, maka adalah anak bagi dia. Tapi ketika nak panggil wujudi boleh tak? Tak boleh. Nak panggil maujud boleh tak? Tak boleh. Sebab nak tak timbul lagi. Dia panggil mungkin. Dan satu lagi dia panggil mustahilun wujuduh. Mustahil tentu tak ada. Tak ada. Syait juga. Benda tak ada di mula-mula. Nak khoyar tak boleh mana? Syarikun lil bari. Syarikun lil bari. Seorang yang sekutui bagi Tuhan yang bernama Al-Bari. Mana? Seperti seorang yang sekutui bagi Tuhan pada memberi bekas semacam Tuhan pada wak langit wak bang. Ada tak?
Jawab tu pada khayalan kita dan pula benda ni panggil syai'un ma'dum, tak ada, mustahilun wujud, tak boleh jadi sama sekali. Otak kita tak khayal sama sekali benda ni. Ada sekutui bagi Allah, orang wi bekas supaya Allah buat langit, buat bumi, buat kita. Maka ada seorang serupa dengan Allah, tak boleh jadi, tak ada ni mula-mula. Dan pula samaratul khilaf tentang syai' ni. Fok-fok yang sesat daripada hukamat, daripada sufus ta'iyat. Tengok mulai perhati gapo hak dia ni kata. Perkataan pertama daripada inadiyah, ia kata kumpulan fok yang menolak wujudul asya. Ia tolak kata diri ada asya, ada. Kamai dia kita ahli sunnah wal jamaah, kita nak ambil perkataan siapa? Kalau kita nak ambil kata asyairah, diri wujud kena pada ainul zat. Kalau kita nak pegang asyairah. Kalau kita nak pegang maturidiyah kata diri ada kalah. Ada kalah, pahal di zat kalah. Selama mana zat ada, situ pahal selalu sifat ada. Apabila zat tak ada, maka tak boleh pahal diri sifat ada. Maka maturidiyah yang kata diri wujud dengan diri zat, benda lain-lain. Tapi diri wujud dia panggil zaidun ala zat. Satu perkara yang lebih tah zat. Makna zat lain, diri wujud tu lain. Selama mana zat tu ada, selama itulah kita retikan sifat ada tu. Tapi fusta'iyah inadiyah dia kata di wujudul asya' wahmun wa khayalun. Benda yang perasai-perasai, benda yang khoya-khoya tak ada. Dan pula indiyah yang katanya hakikat asya' ni hak kita nampak luar kepala tak ada. Supaya langit bumi tak ada. Ya engkar halu dah. Puak sesat ni. Yang ketiga, la adriyah. Puak tak tahu. Aku tak kenal hakikat asyak tu lah mana, macam mana. Hak demo kata, ya sama besar dengan dia. Sebut kata ni, benda ni, ain ni, benda ni, ya sama besar dengan dia. Diri ya besar mana, ain tu besar tu. Ain besar mana, diri ya besar tu. Kita ni kita tak besar mana. Kodai kita tak sejeka. Luar. Kamar dia, hak panjang sejeka lebih. Maka ni ain dia, benda dia. Hakikat dia pun sama ni. Sama besar ni, tak lebih pada ain dia. Ain dengan musamma sama. Kalau 50 sen ain, maka hakikat pun 50 sen. Deh. Ya tolak mendatangnya masalah ain dia aku tak tahu. La arif, la na'rif haqiqatal asya'. Aku tak tahu. Kama dia ahli sunnah wal jamaah perhati molek. Pegangi bagi perkataan ahli sunnah wal jamaah tanah. Iaitu syai'un mawjud, iaitu suatu perkara yang mawjud, yang ada lagi sungguh di luar kepala otak, di luar pandangan kita ada, tapi selain daripada zat Allah, lain pada Allah. Tak sabar Allah ni hak ni benar-benar makhluk ni. Agak panggil sebab kita ngaji makhluk kan apa? Ngaji makhluk kan nak kenal Allah. Sebab nak beza ni Allah ni makhluk. Ni nak beza ni. Wujud syai'. Kamar dia wujud syai' ni syai'un mawjud, suatu yang ada, lagi pula wujud yang hakikiyun, wujud yang sebenar yang ada selain pada Allah. Tapi kamar dia sebab apa boleh beza kata ada ya tu selain pada Allah, sebab orang panggil ada tanda-tandaan yang wujud dia tu kata baru. Mana tanda kata dia tu selain pada Allah? Yang pertama mendului oleh tak ada, mendului oleh Adam. Makna kata ada benda ni. Makna kata dulu tak ada. Supaya kita azkar. Belum pada Imam Nawawi tu hidup. Kita azkar ada tak? Tak ada. Selepas pada Imam Nawawi, mari jadi alim, Imam Nawawi karya. Karya kayak tubik kitabul azkar. Maka al-azkar ni, benda ni mendului akan dia oleh tak ada. Mari tak ada, lepas tu baru ada. Sebab tu dia panggil wujudun yang hakiki, tapi selain daripada Allah. Ini ilamat dan tanda kata dia tu baru. Dan dia terima tak? Terima mengambil tepat. Terima gawa? Terimakan arak hijau biru merah. Dan terima gawa? Yakni terimakan jihad ni. Duk belah lek ana weh? Belah lek yamin ke kanan ke? Belah lek ana di mana ni? Duk lek kiri ke? Duk lek mana weh? Duk lek depan ke? Ni sebut kata benda yang hakiki, benda wujud yang hakiki, tapi selain daripada Allah ada. Tapi ada ya tak lepas daripada mendului oleh tak ada. Ada tapi tak lepas daripada mengambil tepat. Jiring ada tapi tak lepas daripada jihad yang aneh. Ada tapi tak lepas daripada warna-warni. Tersebut kata benda mawjud, syai'un wujudun yang hakikiyun. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Dah buka peka sikit. Tak kali kita buka ni dah. Peka sikit dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pehera tu wasapu halus si cekak dah tu. Pede. Ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kata dan sayugia bagi mukmin yang berakal bahawa ada yang mempunyai khusyuk, mempunyai tawaduk, lagi bersangat takut daripada Allah lagi. Dia katanya dah dengan bahawa memadai dengan sedikit daripada dunia atau setengah daripada sifat-sifat orang mukmin yang comelnya, maknanya mada ya cukup ya qanaah dengan apa yang dia ada sikit daripada dunia. Lagi menafkahkan yang lebih daripada hajatnya, ya nafkah. Ya belanja benda lebih daripada ya sara bini dia sarakan keluarga dia sarakan anak-anak dia, maka dia belanja hak lebih pada hajat dia, maka dia belanja di jalan Allah, dia belanja wi ke masjid, dia belanja wi kepada anak yatim, dia belanja wi pada orang papa, orang fakir, miskin, masalah. Tu mana? Lagi menafkahkan, jadi lagi mentasarruf dan belanja ia yang lebih daripada hajat. Hajat, yakni hajat anak bini dan keluarga dia. Begitu. Lebih daripada hajatnya, hajat daripada dia nafkah dan tasarruf kepada keluarga, daripada isteri dan anak dan orang di bawah dia. Lagi sedikit tuturan, ya banyak ke? Sikit tutur, sikit kecek. Kalau benda hak tak ada pedah, ya tak kecek mana. Maknanya sedikit daripada tuturan, tak kecek banyak. Ya cuma lidah dia, ya patai lidah dia, ya berik, tak banyak kecek. Dan bersangatan benar perkataannya. Ya tak kecek bohong weh. Ya kecek-kecek benda sungguh. Benda tak sungguh ya tak kecek. Ni kita kadang-kadang punya gaji ataupun punya padi pro nak berik tak leh mulut kita. Kecek banyak berdoa. Siapa orang cuma ke? Oh beleber berdoa. Oh ya tu. Kecek supaya padi dah tak tahu apa. Beleber. Sebab tu orang kita ada kecek banyak doa orang kecil ke. Baik tak kecek lah sendiri pangkal kita tak kecek selamat. Sebab tu as-sukut hikmatun. Kata hukamannya as-sukutu hikmatun, bermula dia satu ilmu hikmah. Nah, dia banyak. Kalau kecek benda pedah, kecek hak nasihat, kecek hak ugamu, kecek hak semaya, tu tak apa. Ni kecek tahu apa, ikut dia kecek. Kecek tak ada berhenti start pas subuh bangun tidur pak tu celak mata. Bro. Brek sepanjang badan. Frek. Tak ada berhenti. Ni tak comel. Nah, kurang pada cakap dan memberi nasihat bagi hamba Allah Ta'ala. Beri nasihat. Apa beri nasihat? Yakni memberi kebaikan. Itu nasihat. Iradatil khair. Itu makna nasihat. Ia beri kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Tulis molek. Apa nasihat? Ai iradatil khair. Dia memberikan masalah kebaikan ataupun kebajikan bagi hamba-hamba Allah. Lagi kasihani baca dia. Lagi kesihani, baca kesihani tu. Kesihani. Dia baca kesihani apa? Kasihani. Nak situ tu. Lagi kasihani, dia tu rajin suka nasihat ke orang. Benda-benda baik ke orang. Nasihat jalan molek kalau tak semaya, royak asmaya. Kalau dia mau ni malah ngaji, royak ngaji tak leh lah. Kita mau muda lagi ni, nak mengaji lah. Dan kita tua sikit lidah pun kerah mata tak gaya nak ngaji po lagi. Nak sebut bismillah pun tak leh. Dia jadi silah itu. Kerah lidah. Kau muda mengajilah nasihat para guru kita. Dek. Lepas tu lagi kasihani. Kasih kara. Kasih saya. Kasih saya. Kasihani. Kasih belah. Dan lemah lembut. Lemah lembut dengan siapa? Dengan mereka itu. Dengan hamba Allah. Lemah lembut dia. Orang lemah lembut sedap tengok. Kalau gasing semua tak ada tengok. Api semua. Sedap tengok api panas semua tak sedap tengok. Orang kita pun kasar gorok. Kasar mata. Tak tahu buku. Kasar sterik. Kecek ni punya berapi lang tu bik lidah ya. Tak sedap kan? Dia orang panggil tengok tepak lah. Mana kata nak berapi sterik ni. Duduk dalam rumah bini dengan anak pun berapi sterik. Anak pun takut, bini pun takut, masuk dekat pun takut. Anak ayah ni pun berapi lidah tu berapi sama lah kecek. Baikkan dah kena berlemah lembut dengan hamba-hamba Allah Ta'ala dan jangan kuat sangat. Lagi amat berbuat kebajikan kepada dua ibu bapa. Amat yakni bersangat-sangat buat kebajikan, buat baik dengan dua ibu bapa kita. Sebab Nabi kata birrukum abnaukum tabirrukum birru abaakum. Hendak buat baik akan kamu. Birru abaakum, buat baiklah kamu akan ibu bapa kamu. Nasya buat baiklah oleh kamu akan anak-anak kamu. Kata birru abaakum, hadis Nabi dah. Birru abaakum
tabirrukum abnaukum. Buat baiklah oleh kamu akan ayah-ayah dan pula ibu bapa kamu. Tabirrukum abnaukum. Nescaya buat baik akan kamu oleh anak-anak kamu. Kita buat baik ke orang tua kita, sikit lagi anak kita buat baik kita. Learning kali kita deraka ke ibu bapa, nanti sikit lagi anak kita deraka kita. Lah ni kita buat ejek ibu kita kata gapo itu tak wakar. Ibu kita kata lah ni, kita kok ni. Ibu tamu nak maya tu, maya pomok lah kau mau maya. Ibu kita pergi ngaji, tak mau ngaji. Wak sakit hati ke ibu bapa mata. Nanti mu boleh anak sikit lagi, anak mu wak sakit hati kok mu supaya mu wak kepada ibu bapa mu tu. Ya balah lah dah. Balah dunia ni ya balah lah. Lah ni kita wak mu kita sakit hati, wak ayah kita sakit hati, ayah kata gapo, mak kata gapo tak bakal, jawab mulut lawan mulut, nanti anak kita sikit lagi pun jawab mulut lawan mulut kita. Kalau lah ni kita hormat, kita dengar kata ibu kita, dengar ayah kita, bapa kita, insya-Allah anak kita sikit lagi pun ya dengar kata kita. Lepas tu kadang-kadang ya orang tak khabar, kadang-kadang anakku jawab mulutku semata, gano anakku degil dengan aku ni, gano anakku tak dengar langsung. Berapa lama yang mikir tu, aku dulu biasa duk lakah. Kata-kata emok dulu. Mak kata kok ni, kok ni. Mak hilir ku hulu. Mak kanan ku kiri. Kena ingat tu, kena ingat. Ya tak makan lalu. Ya makan tika kita boleh anak lah. Tika kita boleh anak yang makan. Nah, lepas tu, hak ni tak ada siapa dia boleh sipir weh. Lagi menghubungkan rahim segala qarabat kena hubung, kena sambung rahim. Kena hubung silaturrahim, yakni satu sama lain dengan adik-beradik kita kena berhubung. Hari mati pergi ziarah, pergi menawak, hari tak mati pun pergi ziarah tahun sekali hari raya, raya puasa ke raya haji. Ui, orang dulu ya hubung sungguh. Misalnya waris ya duk betong 10 hari pergi demo nak makan, 3-4 hari seminggu je hidup dah nek. Yo pergi nganyuk, pergi ngapa sebab tu orang dulu ya kena sungguh waris. Ya rapak sungguh waris sebab orang dulu seminggu kata-kata sebulan sepatah waris kita duduk di mana? Duduk di Malaysia. Oh ya pergi dah. Malaysia ni berjalan kaki nak kereta lembu pergi. Awak nganyuk, awak ngagapo sebab tu orang dulu ya rapak sungguh manis. Dah yang bangun diri ni. Ya kena sungguh kawin waris warah dia sebab ya pergi sungguh. Nah. Dan bersungguh-sungguh pada ittifaq. Makna kata kita kena menyungguh-nyungguh pada bersatu dan setokak dengan adik-beradik. Makna kita kena setokak, kena sepakat dengan adik-beradik. Jangan duk berpecah dengan adik-beradik, jangan duk balah dengan adik-beradik. Dan kasih sayang akan mereka itu akan adik-beradik, kita kena kasih sayang. Tapi ya orang panggil di akhir zaman ni, ya Tuhan balas sendiri. Nabi kata dah, di akhir zaman ni adik-beradik serupa dengan orang luar. Orang luar serupa dengan adik-beradik. Ni hak Nabi kata lah adik. Lepas tu benda hak mukjizat Nabi kata ni, ya nak turut hak mukjizat Nabi kata tu. Nabi kata di akhir zaman adik-beradik serupa orang luar serupa adik-beradik. Maka dengan kata hadis Nabi ni, maka dia mengikut hadis tu. Ni hadis baik tu. Tengoklah ni adik-beradik tak tu mana. Tak kami mana, tak gelomok mana, mung koku. Tapi orang luar setengah-tengah baik tu lebih pada adik-beradik lagi. Hak Nabi kata adik-beradik serupa dengan orang luar serupa dengan adik-beradik. Nah, tapi kita kena hubung, kita kena sepakat, kena ra'in dan kasih sayang. Dan akan muslimin dan orang muslimin kita kena sayang adik-beradik kita, dan orang-orang Islam kita kena kasih sayang. Bersangatan usaha pada barang yang memberi manfaat bagi mereka itu, bagi orang muslimin dan adik-beradik. Istimewa bagi anak jenisnya, istimewa bagi anak jenis kita dan anak negeri, anak jenis kita, anak beranak kita tu hak muhim kalinya. Dan anak negerinya, anak negeri, anak tepak tu, mula-mula anak tepak, adik-beradik kita tu anak jenis kita, adik-beradik kita, anak kita sendiri. Lepas tu anak negeri, yang anak kampung kita, hak tu kita istimewa, kena winafah. Sebab tu orang panggil kena buat baik benda wisangkum. Tengok tu kita orang ngaji ni, gopo tu orang boleh winafah dengan kita. Ni ngaji tapi orang kampung nak tupai tak boleh. Bong ngaji kau ketika orang kampung dah. Kau kita nak ngaji luar negeri demo lah pakak marimu 100 pun 200 marimu kita malah kita walaksa dah. Malah kita walaksa demo pakak marilah muhla 100 200 hok ni wok rigoning, hok ni wi kain, hok ni wi baju, macam-macam ketika kita pergi luar negeri. Bawa kita pergi ngaji luar negeri klik mai 4 tahun ke 10 tahun ke tak kira lah cuk piatri ke piatu ke ataupun habis BA ke MA ke. Bawa klik rumah saat ni nak kerja tak nak sedap, kerja tak boleh duit mana.
Gido kok bakok kerja mutarjim, kerja terjemuh, jumpa dengan Arab nanti royak ke Arab, royak ke orang nah bomo sie di bakok supaya nak makan gaji 1000 kali terjemuh. Nah, patut tak tinggal kampung. Ni kita nak mikir kak ni kita orang ngaji ni. Orang kampung tika kita nak pergi ngaji demo hala 100 200. Bukan orang bakok lah 100 200. Orang kampung kita lah 100 200, demo harap-harap atau demo ngaji cuk sikit. Orang kampung nak tupai sepatas lidah, nak tupai amalan, tupai ilmu kita. Tapi apabila kita alim, kita pandai tinggal kampung. Orang kampung nak ambil nafas tak boleh. Hak tu rugi lah. Hak tu kita nak fikir kak tu. Orang kampung boleh menafas gapo dengan kita, dia nak 100 200 kita dah. Dia mau tupai amalan, nak tupai tak boleh duk pocok bakok tu. Nak tupai ngaji pun tupai tak boleh duk pocok bakok tu. Ha ni. Kita kena mikir kat tu fok-fok ni semua ni. Kalau ngaji alim sikit lagi, wi masyarakat orang muslimin tu, wi boleh tupai ha. Tak boleh tupai hal lain, tupai khamsu, tak boleh tupai ilmu tu, lepas boleh buat amal ataupun tak boleh tupai kala, boleh jemaah dengan kita. Deh. Ha tu dia. Pada barang yang beri manfaat bagi mereka istimewa bagi anak jenis dan anak negerinya dan bersangatan amat amati. Ha bersangatan amat amati pada meninggikan agamonyo. Nah, agama bagi kita, agama seorang saat ni tu lagi ikhlas serta amal bagi Allah Taala sekat tu dulu. Buka hadis sikit, baca hadis sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka hadis sikit. Jadi kita ada bercara bab salam. Dia kata kemarin dulu no, ya orang apabila kita wisalat orang tu duk sibuk nah dengan gapo, yakni sibuk dengan duk gawak nak berak nak kecing, bersibuk-sibuk dengan nak kecing ataupun sibuk seorang tu nak jimuk nah kita pergi wisalat demo tu duk nak jimuk, orang panggil duk nak bergalau nah apabila nak galau nah kita pergi wisalat siapa dia silap cabut keris, siapa patah keris dia boleh weh tu tak boleh, makruh kita wisalat. Lepas tu dia kata satu lagi, fayukrahu an yusallima alaih walau sallama la yastahiqu jawaban. Maka dimakruhnya an yusallima, bahawasa diberi salam, baca an yusallama alaih, bahawasa diberi salam ke atasnya kata al-mushtagil bil bauli. Orang tu duk berdesak-desak nak kecing ataupun nak jimuk, kita beri salam. Walau sallama, dan jika wisalam ia al-musallim, akan dia akan apa dia al-mushtagil bil bauli awil jima' ni la yastahiqu jawaban, tidak berhaklah ia dan tidak pastilah ia al-mushtagil bil bauli awil jima' jawaban, tak ada berhak dan tak pasti bagi dia tu jawab salam. Tengok weh. Deh. Wa min zalika, dan setengah daripada demikian itu demikian makruh kita wisalat. Wa min zalika, dan setengah daripada demikian itu aima zukir minal ahwali allati yukrahu fiha salam. Tak situ. Wa min zalika ya jenerawi, dan setengah daripada demikian itu aima zukir minal ahwali allati yukrahu fiha salam, yang dimakruhkan padanya wisalam. Mana? Deh. Man kana naiman, mereka yang adalah ia mantu naiman, ia duk tidur. Dia duk tidur tak apa nak, ataupun duk tidur le bala, kita pergi pak dia tidur pak. Assalamualaikum. Kawan kita pergi wisalam ke buat tidur. Patutnya ambil kelopong tu tak ada kepala nah, di gawa di telinga bagi fajri tahu. Assalamualaikum. 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 Kawan kejut. Sunat kan makruh wisalat kau orang tidur. Jawab kata makruh. Sebab pada dia kejut yo mimpi nu duk Mekah kena tahu. Kita wisalat je mimpi dengan sedap duk tawaf Baitullah. Kita nyugi wisalat. Kau kejut kadang-kadang. Terus ada nak kelik nu lopak kelik tu. Auna isan ataupun orang mengatau. Wisalat je duk kaya dah. Dengar itu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau duk ngatuk dah nak san, duk ngatuk. Maka tak sunat kita wisalam kepada orang tidur dan pula fak mengatuk. Tak sunat wisalam weh. Makruh kita wisalam kepada orang tidur ataupun orang duk hanyut-hanyut ngatuk. Dah fak ni tak sunat lah wisalam pas subuh, tak sunat kau fak ni. Wak kan setengah duk mengeruh, geruk tarik sepuluh kau ni. Kapal kongkok tu.
Row deh. Tahu tak kapal kongkok? Sorok sini tua tu. Ke sana jalan. Lepas tu mengeruh dia tu orang panggil gapo bahasa Arab panggil mengeruh ni. Dia panggil gapo tak ingat orang Arab panggil. Nah, macam ngeruhnya pasal enggak ada ngeruh kada kok. Krok. Nah. Kadang ngeruh tak ada siapa nak selok pun dah. Nah. Ya tak lupa ngeruh. Wa min zalika ada setengah daripada dimakan itu, dimakan mana dimakan ma yukrahu fiha assalam, barang yang dimakruh padanya pada barang tu beri salam. Kalau kue makruh misalnya man kana musallian, mereka yang adalah ia wisal duduk semaya. Mereka yang adalah dia duduk semaya. Dia duduk semaya. Musalli fardal asri masalah tagi tak apa zuhur, duduk semaya. Dia mau melakukan Assalamualaikum. Ya tu tahu juga dah kata dia semaya. Pasal nak jawab lah mana. Dah dia dah semaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, tak boleh jawab. Maka makruh wisalah pada orang semaya. Muazzinan. Ataupun orang duk beh. Demo ni duk beh. Kita pergi wisalah kepada orang beh. Fi hali adhanihi. Pada kala kue di dalam bed dia. Ya dok bed. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita wisalah Assalamualaikum. Maka makruh bagi orang wisalah tu, bagi seorang tu nak jawab salam tak jawab salam tu, masalah lain cara. Tapi orang wisalah kada orang tu duk bed ataupun duk semai makruh. Au iqamatihi as-salah, ataupun duk mendiri seorang saat itu akan semaya. Maka makruh wisalah. Au kana fi hammamin, ataupun ada ia seorang tu dalam gak di dalam hammam, yakni dalam bilik mandi. Duduk di dalam tempat mandi air panas. Ya duduk tempat mandi air panas dalam hang up supaya kita jaga mana kalau kita pergi negeri Arab sebab negeri sejuk. Lepas tu ada hang up dia orang panggil hammam, tempat mandi air panas. Duduk dalam tu duduk minum syai, yang isap shisha. Lepas tu makan ada orang duduk mengurut gosok daki. Orang panggil mandi tempat hammam. Maka tempat hammam pun tak sunat kita saat ni tu wisalah. Hammam yang tempat up tubuh. Cuma kita jaga mana ada tapi kau bakok nak ada lah. Kalau kita negeri Arab ni banyak tempat up orang panggil. Dia mesti sejuk masuk pak tu kan depan. Ya berasak minum syai, isap shisha gruk deh. Shisha nak gapo wah topoh gapo itu ni. Gapo? No, yurak tiap arak je berhari. Kadang-kadang tali duduk di sana tu, senguk mari tu. Tak agak gerai nak agak. Arak tak apa yang besar je senguk go. Deh. Sekat tu dulu. Awnah wi wazalika. Awnah wi zalika sekat tu dulu.